Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kunai inayah taufik di sisi Allah. Akhirnya kita dipertemukan semula setelah last kita berjumpa hari itu pada 28 Januari 2020. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, dia Julai, Ogos dia baru jumpa balik kan. Ni COVID-19 ni pasal tuan-tuan. Jadi saya pun tak tahu tuan-tuan senyum ke marah ke lagu mana pun saya tak tahu. Jadi waktu main kuliah-kuliah lepas PKP ni rasa macam aduh tak semangat kan. Kalau tidak tuan-tuan nampak ke muka-muka marah, muka-muka senyum lah. Ala kulli hal, kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dan kita berada pada kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, ke jantung. Dan perkara-perkara yang berkaitan macam mana caranya untuk kita membersihkan hati kita ni. Dan kita berada pada bab taubat. Ada bab taubat. Kita masih berada pada bab taubat. Panjang kita bincang bab taubat ni tuan-tuan. Kita bincang tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana taubat, taubat nasuha macam mana. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni definisi taubat. Kita bincang banyak benda tentang taubat. Dan hari ini kita akan masuk pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana yang dosa kecil tu dia boleh berubah menjadi dosa besar. Macam mana dosa kecil boleh berubah menjadi dosa besar. Benda ni kita tahu juga. Kita duk ingat, alah dosa kecil je, dosa kecil je. Kita tak tahu rupa-rupanya dosa kecil yang kita duk buat tu dah jadi dosa besar dah. Dosa besar. Kalau dosa kecil, kita boleh bersihkan dosa ni dengan dua cara. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar, Allah ampunkan dosa. Yang kedua,
cara untuk kita membersihkan dosa-dosa kecil ni dengan kita melakukan amalan-amalan soleh. Kita buat amal soleh, Allah ampun dosa kecil. Kita mai ke masjid, kita jalan kaki ke masjid, Allah ampun dosa-dosa kecil. Kita semayang, Allah ampun dosa-dosa kecil. Nah, kita puasa sunat, Allah ampun dosa kecil. Ni 10 Muharram kita nak main ni, hari Ashura. Hari Ashura hari berapa bulan ni? Hari ni 7 dah. Ya, 7 ni. Betul ke? Orang tak berani nak angguk orang yang ni. 7 lah ni. Ada situ dah? Tak ada juga. Orang panggil tak ada. Ni Amerika punya. 7 kan? Malam 7 ni kan? Saja nak test kan? 7, malam 7. Jadi 3 hari lagi kita nak puasa Ashura. Puasa hari Ashura. Puasa Nabi SAW suruh puasa. Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi SAW kata dekat para sahabat, bila Nabi SAW tengok orang-orang Yahudi di Madinah duk puasa, Nabi SAW tanya, mereka puasa apa? Dia kata, ni puasa ni, mereka ni meraihkan hari pembebasan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya daripada Fir'aun. Lalu Nabi kata, kita lagi berhak daripada Nabi Musa daripada mereka. Maka semenjak daripada hari itu, Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan kelebihan puasa hari Ashura, yukaffiru anhu, akan diampunkan dosanya, sallallahu alaihi Muhammad, setahun yang sebelumnya. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Allah akan ampunkan dosa setahun yang selepas. Dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa kecil. Tuan-tuan, tolong puasa. Nah, kita boleh puasa hari sebelum, hari ke-9 dan puasa hari 10. Nabi SAW kata, kalau sampai tahun depan, kalau aku sempat sampai tahun depan, aku nak puasa hari ke-9. Takdirnya Nabi SAW wafat sebelum daripada sampai tahun depan, maka Allahumma salli ala Muhammad, kita dianjurkan oleh Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tak pernah puasa hari ke-9 sebab Nabi tak sempat sampai, tapi Nabi SAW sebut tentang, kalau aku sampai tahun depan aku nak puasa hari ke-9. Pasal apa nak puasa hari ke-9 tu? Nak membezakan di antara amalan puasa orang Yahudi dengan amalan puasa orang Islam. Boleh faham tak? Jadi kalau tuan-tuan nak puasa, nanti puasa hari ke-9, puasa hari ke-10. Hari ni 7, esok 8 lusa puasa hari ke-9. Kalau rasa macam nak puasa hari 9, pakai tak kot Ustaz, paling tidak puasa hari ke-10. 10 pun nampak gaya cerah masa depan Ustaz, tak apa, tak payah puasa langsung, tak apa, tapi tak dapatlah kelebihannya. Hari puasa hari Ashura dia panggil, hari ke-10 kita buat bubuk sorak. Orang utara cakap buat sorak lah kan, kita sini panggil apa? Buat bubuk, buat Ashura lah. Buat Ashura. Boleh nak buat Ashura, buatlah tuan-tuan. Ulama-ulama orang dulu-dulu dia duk fikir macam mana cara nak menyatukan orang kampung, orang ramai pergi duk berimpun. Dia ambil lah kisah-kisah tu, Nabi Nuh AS turun landing atas bukit judi, kena jatuh pada hari tu. Lalu mereka himpunkan makanan-makanan yang duk ada dalam kapal tersebut, akhirnya campur mai jadi bubuk Ashura. Ni, maka boleh tak nak buat Ashura? Boleh buat, jangan sampai i'tikad kata wajib buat, yang tu tak boleh. Tahun ni kita buat dah ubah Ashura, tak boleh PKP pekat tanggung dosa, habislah kita tahun ni pasal tak buat ubah Ashura, tak boleh ke tu? Faham tak ni? Cerita ubah Ashura ni nak buatlah. Kita niat buat kita tu berimpun, nak menyambung, nak menghubungkan silaturahim di antara orang kampung, pakat-pakat berimpun kita buat, pakat-pakat bagi contribution, pakat nak buat kenduri, dapat pahala mudah-mudahan. Faham tak? Jadi selagi tak ada i'tikad kata benda tu wajib buat, ataupun i'tikad dapat pahala lebih ke, dapat apa-apa kelebihan tertentu yang Nabi SAW tak sebut, maka selagi itu tuan-tuan buatlah. Kita niat nak menghubungkan silaturahim, nak buat kenduri. Kenduri dianjurkan dalam agama, kenduri pun dianjurkan dalam Islam, buatlah tuan-tuan. Syarat jangan sampai i'tikad kata benda tu wajib kena buat. Cuma kelebihan hari itu bukan bubuk, kelebihan makan bubuk, kelebihan hari itu kelebihan puasa. Faham tak? Buat Ashura, buat pekat-pekat buka puasa cantik. Buat Ashura hari tu, pekat-pekat buka puasa lepas pada tu. Boleh, cantik, tak ada masalah apa. Boleh faham tak lah? Jadi yang cerita amalan-amalan yang mengampunkan dosa, amalan ampun dosa, amalan ampun dosa. Amalan ampun dosa ni dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar dia kena taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Taubat nasuha ni lagu mana kata ulama? Ingat kita dah bincang itu. Yang pertama berhenti buat maksiat tu. Yang kedua azam tak mau buat lagi. Yang ketiga menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tu syarat taubat nasuha kalau dosa sebesar mana pun yang terkait dengan Allah semata. Tapi kalau terkait dengan manusia yang lain, tunaikan kembali hak orang yang kita buat zalim dekat dia tu. Kalau terkait dengan harta benda dia, pulangkan balik. Terkait dengan keaiban atas diri dia, tuan-tuan kena pergi minta ampun, pergi minta maaf kat dia. Lagi tak buat lagu tu, lagi tu tak selesai. Tu syarat taubat nasuha. Lah ni kita nak bincang yang mana kita duk fikir kata dosa-dosa kecil tu, sehari kalau kita duk buat terus buat, akhirnya boleh jadi kepada dosa besar. Apa dia? Dia kata, dan ketahui olehmu bahwasanya dosa kecil itu jadi besar dengan beberapa sebab. Nah, dosa kecil itu boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan ia akan dia, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Yang pertama ni tuan-tuan, benda dosa kecil boleh jadi besar. Tuan-tuan ingat elok-elok kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kitab ni tuan-tuan, Penawar Bagi Hati, antara sumber rujukan kitab ini ialah kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Disebut apa? Apabila seorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang tak penting untuk dia dan dia buat main-main dia dengan dia. Dia main-main je dosa tu. Alah, tak ada apa, dosa kecil ya kot. Alah, benda-benda kecil-kecil ya kot. Dia buat main-main, dia buat hina-hina je dosa-dosa gitu. Dia anggap kata apa? Dia anggap kata kecil ya. Malah dia juga tidak mempedulikan dosa tu dan sikit pun tidak berasa duka cita dan takut terhadap dosa dia. Boleh faham tak? Tuan rasa banyak tak benda kita buat lagu ni? Benda tu kita tahu kata dosa, tapi kita buat macam tak tahu ya. Selalu duduk ini punya kita tak berasa sampai kita tak boleh nak kata tu satu dosa dah. Kita tak rasa apa langsung dah. Faham tak ni? Tuan-tuan, contoh, tuan-tuan tengok orang tak tutup aurat. Nah, saya duk pesan kat tuan-tuan, kita kena lah ni jadi trend pekat-pekat kayu basikal. Aman Putra pun ada grup basikal. Ada tak? Ada. Tuan-tuan tengok tuan-tuan Muslim yang lepas PKP ni kat kayu kat main tuan-tuan, penuh kot Putrajaya, Cyberjaya, malam-malam lampu lilak-lilak saya tengok. Bagus tuan-tuan, saya pun kayu basikal juga. Saya pun ada 2 biji basikal, satu basikal road bike, satu basikal mountain bike. Yang hari tu masuk hospital pun pasal basikal lah tuan-tuan, putih urat habis jatuh. Ada saya simak dia kayu, dia buat macam saya start kayu dia tu umur 15 tahun cerita dia. Ni bukan dia panggil Sayyidina Muhammad BBNU, tahu BBNU, budak-budak baru nak up kan. Kita kayu umur 15 tahun dulu ni tuan-tuan, 84 tahun dah. Dulu cara kayu macam orang dulu lah. Mai tua-tua nak kayu macam cara budak-budak dulu tu yang putih urat tu. Putih sikit. Kawan kita apa? Jafri yang bukan umur 14 dah. Ingat aku tu umur 40 dah. Tuan-tuan, jatuh sikit je tu terus putih sial. Tuan-tuan cerita, basicalnya pasal lah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jangan terlalu mengikut sampai kita mengabaikan benda yang patut kita jaga. Apa dia? Aurat, ikhtilan. Tahu aurat? Dan kalau tak pakai seluar ketat sampai nampak punggung macam tu pun tuan-tuan, kayu tak laju terang mana pun. Tu yang ni, kayu tak laju mana pun tuan-tuan, tak sampai speed 70 km sejam lah, takat 25 je. Yang mana kayu basikal tahu lah, 25 tu pun duk ni. Ayalah, tak apa pakai longgar sikit tak apa tunjuk tuan-tuan. Kawan saya, dia pusing satu dunia, dia pusing, dia kayu seorang-seorang, kayuhan solo daripada Kedah, dia kayu sampai ke Mekah 10,000 km seorang-seorang dia kayu. Nama Abang Manggerek, dan boleh dia tulis buku apa semua, tuan biasa tengok kat Facebook dia. Lepas tu baru ni dia kayu di Jepun seorang-seorang dia. Ni nak kayu di Balkan pula seorang-seorang dia.
sampai kena tahan kat mana tuan-tuan, dia pergi dekat satu tempat kat Pakistan kot, dia petak pistol dekat kepala dia, pasal kata dia perisik India, masuk India tu, masuk pergi Pakistan, dia berkata hang perisik India, tak pistol kat kepala dia, tembak-tembak baku mati syahid, dia kata. Hang ni gila, hang boleh kayu seorang-seorang ni, hang gila. Dia kata kalau tak gila tak kayu main ni. Tuan-tuan, dia ni tuan-tuan solat semua kayu merata dunia. Satu hari dia kayu dengan budak-budak ni, BBNU ni. Mak ni pakai seluar ketat ni, seluar pendek. Ke seluar pendek. Dia kata pasal apa hang pakai lagu ni? Hang orang Islam, pasal apa hang pakai lagu ni? Dia kata ni laju sikit. Laju sikit amai. Mai ikut aku. Dia kayu. Di sini orang speed, orang laju, kayu laju. Hang tak laju pun, kayu lagi laju. Hang kan pakai seluar laju. Nak cerita kita tak sampai tahap macam tu pun tuan-tuan, tak apa Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, aurat kita pakai ketat itu aurat. Orang tengok kita tuan-tuan, kita berdosa, dia tengok pun berdosa. Tambah-tambah orang perempuan, tolonglah salih alaihi wasallam. Nah tuan-tuan, pakai elok-elok sikit, tak apa, pakai longgak pun tak apa. Tambah-tambah orang masjid, saya minta maaf saya sebut, kadang-kadang saya duduk tengok, duduk observe juga masjid-masjid bagus duduk buat. Saya tuan, kami pun duduk buat guru-guru, duduk buat kayu basikal, buat fun ride lah, buat apa ni, jambori lah kita buat kan. Di madrasah saya buat, orang bukan Islam pun masuk. Tapi tengok orang Islam pakai teruk pada orang bukan Islam, malu kan. Kita nak buat, nak panggil dakwah kat mereka, pemain pakai elok-elok sikit, tunjuk elok-elok sikit. Pakai seluar pendek. Saya buat program tu untuk masjid tuan-tuan, saya buat untuk madrasah saya. Mai pakai seluar pendek, tak malu ke? Tak malu ke? Ada pula kita geng-geng masjid ni, geng-geng AJK masjid ni yang kayu basikal, mula-mula pakai seluar longgak elok waktu dia gemuk, lepas dia kayu 3-4 bulan kurus, dia pun ketat juga seluar dia, baju pun makin kecil tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu, ya Allah, bukannya elok, buruk. Cuma suruh sampai tak macam pakai kayu basikal, awak suruh kawan pun tolong ambil gambar di belakang ni, tengok pun tak lalu pakai lah. Buruk nampak, bukannya elok pun. Ni pakai elok sikit. Macam aurat, dosa. Kita duk tanggung dosa, orang lain pun tanggung dosa. Tak apa tuan, pakai elok sikit. Faham ni? Lepas tu buh kat Facebook, tunjuk kat orang, buh kat Instagram, tunjuk kat orang. Orang semua pekat duk tengok, habis semua pekat dosa dengan kita. Jadi fitnah tuan-tuan. Tak payahlah, tak apa tuan-tuan nak ikut trend silakan, tapi jangan sampai kita memperdagangkan ataupun mengabaikan benda yang sepatutnya kita jaga. Tunjuk yang tuan-tuan, tak apa tuan-tuan pakai silap, tuan-tuan train sungguh-sungguh, tuan-tuan train sungguh sampai tuan-tuan boleh maintain 60, maintain 50, 60 kayu basikal tuan-tuan. Apa ni, speed dia 50-60, maintain tak ada apa, naik bukit tak ada apa, badan slim cantik, tapi masih pakai seluar baju tutup aurat. Tunjuk macam tu. Dia faham ni? Itu style dia. Boleh lah. Pakai elok sikit. Lepas benda ni pakai elok sikit. Jaga sikit aurat. Salih alaihi wasallam. Orang kita pakai pun jadi dosa, orang tengok pun jadi dosa. Dulu tuan-tuan, Allah salih alaihi wasallam, apa ni, sampai ke tahap kita ni bila lama-lama dia jadi macam mana? Lama-lama dia tak ada apa. Mula-mula dulu start kayu basikal pakai seluar track bottom. Mana kayu-kayu duk sangkut dekat wheel set, dia sangkut dekat apa, dekat dia punya wheel set tu sampai terkoyak ni dekat ni pakai seluar. Lepas tu cari alasan pakai seluar yang kecil sikit lah. Sebab duduk sangkut dekat tu, duduk cakap kat isteri kita, duduk sangkut tu kayu tu koyak ni, tukar boxing. Mula-mula pakai ketat tu rasa macam malu kat orang ni. Lepas tu lama-lama pakai oh dia rasa macam tak ada apa lah. Mana? Lepas tu lama-lama tuan-tuan makin singkat, naik ke atas sikit, lama-lama makin singkat, naik atas ke lutut, sampai kita tak rasa apa dah. Dia tak berasa apa dengan dosa. Waktu tu tahu dia rasa apa? Dia berasa macam tak berdosa dah. Tapi jauh di sudut hati dia tahu kata tu dosa. Dia tahu kata tu dosa, tapi dia tak berasa apa dengan dosa tu. Tuan-tuan, maka waktu tu dia mula memandang kecil akan dosa-dosa tu dan dihina-hinakan. Siapa tegur dia, dia marah balik. Ada orang tegur dia, salah pakai gitu, nampak tak elok sangat. Dia boleh korek tu tuan-tuan, kajian-kajian saintifik apa semua tu, cerita apa semua, dia cuba nak justify apa yang dia buat, sedangkan jauh dalam hati dia, dia tahu kata dia buat tu benda tu dosa. Orang nasihat ni
Jadi tak benda-benda aku tu? Jadi tuan-tuan, macam mana? Lalu Salih Alaihi dia menghina-hinakan dia, malah dia tak mempedulikan dosa tu, dan dia dah tak berasa duka cita dengan dosa yang dia buat. Tak rasa apa, tak rasa gelisah. Kalau sampai ke tahap dosa kita berasa macam tu, maksud dia apa? Maksud dia kita, dosa kecil kita tu dah mula upgrade nak jadi dosa besar. Sampai tu tuan-tuan dah tak rasa dosa, tuan rasa macam tak ada salah dah buat macam tu. Lebih dahsyat, kita tahu kata tu dosa, orang nasihat kita marah balik orang tu. Layak tak tuan-tuan nak marah orang bila orang tegur kita dengan benda yang betul kita buat? Tuan-tuan faham soalan saya tu? Kita buat salah, orang tegur kita, orang marah kita, layak tak kita marah dia balik? Tak lah. Tapi kita marah dia pasal apa? Pasal waktu tu kita dah menghina-hinakan dosa yang kita buat, sebab kita rasa dia macam tak ada apa, harus sibuk apa, tak ada apa jauh sudut hati kita tahu kata tu dosa. Setakat kita buat dan kita berasa tu dosa, tuan-tuan sekalian, orang tegur kita tak kata apa, tu pun tak patut sangat dah. Tapi even worse, apa kita boleh buat? Orang nasihat kita marah orang tu balik. Tuan-tuan faham tak ni? Jangan sampai macam tu. Ni tujuan kita mengaji. Kita mengaji ilmu-ilmu tasawuf ni tuan-tuan, supaya kita act accordingly, buat cara yang patut. Kalau kita betul-betul kita salah, kita mengaku je salah, duduk diam, taubat pada Allah, cukup. Tuan-tuan, yang ada gambar-gambar yang tak tutup aurat, gambar-gambar tuan-tuan yang duduk dalam Facebook, duduk dalam Instagram, yang rasa macam tak patut kita post, tuan-tuan delete, malu ke orang. Tuan-tuan AJK masjid, tuan-tuan orang surau, tunjuk tuan-tuan, walaupun tempat lain kurus tapi perut tu masih duduk menonjol lagi. Ni pakai baju cycling tu perut tu ni kutu-kutu, malu ke orang lah tuan-tuan, delete buang, malu ke orang, tak elok malulah sikit. Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Sifat orang beriman, dia ada malu. Malu tu sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Malulah sikit, buanglah benda-benda yang tak patut kita buh. Salih Muhammad jaga maruah kita, jaga agama kita, biar orang nilai agama ni elok, agama ni cantik. Buat begini, tambah-tambah kita yang bawa image agama. Kayu basikal, tulis kod tu cantik dah, quotation dia tulis dekat situ, tentang agama ni nak dapat kasih sayang Allah. Siapa Allah cinta dan kasih kepada orang yang kuat, orang yang sihat, kita tulis kat situ kan. Salih ala Sayyidina Muhammad tulis tu, saya beriadah ni untuk mencari kecintaan Allah, tapi aurat tak tutup, nampak aurat. Tutup, memang pakai seluar panjang, tapi seluar panjang ni ketat, nampak bentuk tubuh dia, walaupun dia laki-laki, hukumnya berdosa. Jagalah elok-elok, jangan sampai jadi fitnah. Tuan-tuan, yang pertama, apabila dia menganggap dosa kecil itu, salih ala Sayyidina Muhammad, adalah perkara ataupun dosa yang tak penting, dia tak indah. Salih ala Sayyidina Muhammad, dia menghinanya, malah tak pedulikan dosa tu, tak berasa duka cita pun, dan tak berasa takut pun dengan dosa dia. Yang kedua, macam mana dosa kecil boleh bertukar menjadi dosa besar? Kata pengarang kitab kita, Allahumma salli ala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Mandili, yang keduanya, sukacita ia dengan dia, sukacita pula dia dengan dia, dan bermegah-megah ia dengan dia. Yang kedua apa ni? Dosa kecil boleh tukar jadi dosa besar apabila seorang itu berasa gembira dan berasa suka pula bila melakukan dosa tu, dan bermegah-megah pula cerita ke orang tentang apa yang dia buat. Orang dia tak malu nak sebar dosa kat Facebook. Tak malu nak sebar dosa kat Facebook. Dia tahu benda dia buat tu salah, dia seronok, dia nak cerita, nak kongsi ke orang. Subhanallah tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi contoh pun tuan-tuan tengok kat Facebook macam-macam dah duk ada. Dari itu saya tunjuk gambar cincin, tunjuk gambar jari dengan jari ni, akhirnya kami telah selamat bertunang. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi pada Allah,
hari ni kami telah selamat bertunang. Tunjuk jari dengan jari macam tu, cincin. Kita tengok jari sama-sama besar. Ni jari sama-sama besar ni, macam tuan-tuan, rupanya jantan dengan jantan. Oh, real lah tuan-tuan. Bukan setakat tu, lepas tunang pi honeymoon tu Cameron Highland. Mana? Cameron Highland pi honeymoon. Makan strawberry tuan-tuan, buka mulut. Kawan tu tokok separuh, kawan ni tokok separuh. Termuntah kita tengok. Aduh. Oi tuan-tuan, subhanallah. Apa jangan tegak tak pasal tuan-tuan. Sehari kena maki jemaah ya. Jangan duk nasihat tak tahu tuan-tuan. Daripada ni kita pergi nasihat elok-elok tuan-tuan. Dia kata apa? Nilah tak ikut apa ni nasihat cara Nabi. Pergi buka aib orang tu buat apa? Pilah tegak dia sendiri-sendiri, senyap-senyap. Marah kat kita pula. Dia ni. Lepas tu komen pula kat bawah tu. Tak apa, teruskan kami menyokong anda. Aku punggai dengan batu peri. Geram kita tengok. Dia sampai satu tahap tuan-tuan, dia dah tak berasa apa dah. Dia rasa macam benda tu ini kebebasan dia. Ini hak dia. Jangan sampai kita macam tu. Tuan-tuan, terus kita tak usah tunding jari kat orang. Kita pun kadang-kadang buat benda-benda macam ni. Apa benda yang kita share kat Facebook kita? Dosa ke tak? Kalau dosa, tuan-tuan share kat Facebook, maksudnya tuan-tuan sendiri menghebah-hebahkan dosa-dosa tuan-tuan. Tengok sendiri apa Facebook kita share. Kita kata ke orang, kita fitnah orang, kita share tentang keburukan orang, tahu kita tu dosa, kita buat lagi, tunjuk ke orang apa kita buat. Orang lain ikut, takkah itu bermegah-megah dengan dosa-dosa yang kita buat? Faham tak ni? Salih ada sama kan? Tunjuk dia ke orang, tunjuk orang ni, tunjuk kita ni. Apa benda kita share kat Facebook? Apa benda yang kita share kat WhatsApp? Apa benda kita share kat Instagram? Tunjuk. Tuan-tuan, kemaksiatan yang kita buat. Keluarga kita yang masih tak tutup aurat. Tuan-tuan, kita share kat dalam Facebook, share kat Instagram, tunjuk aurat anak-anak kita, tunjuk aurat keluarga kita, tunjuk gambar keluarga kita. Ada anak kita yang tak tutup aurat lagi, ada kakak kita yang tak tutup aurat lagi, kita tunjuk tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Seolah macam kita suka cita dengan dosa-dosa dan maksiat yang duduk dalam keluarga kita. Malah saya yakin tuan-tuan yang duduk ada ni kita tak buat lah kot. Kita tak sampai tahap macam ni lah. Tapi tak mustahil kita buat macam ni. Ada tak satu benda maksiat yang tuan-tuan buat, tuan-tuan seronok buat? Ada tak satu benda maksiat yang tuan-tuan duk biasa buat dan kita seronok untuk buat? Kita layan dia. Dosa kecil ni. Layan dia. Layan. Tahu tak dosa? Tahu. Esok buat lagi. Nanti buat lagi. Lepas tu buat lagi. Lepas tu buat lagi. Nah, dan salih alaihi Muhammad. Jadi salih alaihi Muhammad, apa dia? Yang keduanya, apabila kita suka cita dengan dosa-dosa kecil yang kita duk biasa buat tu, dan kita lebih teruk lagi, kita bermegah-megah dengan dosa tersebut, kita kongsi-kongsi dan kita share pada orang lain. Tuan-tuan, ni bukan dosa besar tuan-tuan ya. Dosa-dosa kecil ni. Dosa kecil ni. Cerita ni bukan cerita dosa besar, cerita dosa kecil yang kita anggap macam tak ada apa ni, kecil-kecil ni. Ni share, tunjuk kat orang, megah-megah dengan dosa-dosa tersebut. Jaga elok-elok. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jaga elok, malu kat orang. Yang ketiga tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia akan bahwasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala dan tiada mengetahui ia akan bahawa ia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia apa? Yang ketiga ni tuan-tuan ialah dosa-dosa kecil kita boleh berubah menjadi dosa besar apabila seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah menutupi ke atas dirinya dan menyangka bahawa dirinya itu mulia di sisi Allah SWT, sedangkan dia tidak mengetahui bahawa dia sedang dimurkai oleh Allah. Dia duk buat dosa, berasa macam siapa pun tak tahu apa dia duk buat. Dia duk berasa macam Allah duk tutup aib dia.
Selama dia duk buat ni, dia duk buat dosa ni, kita ni geng duk masjid ni, geng duk masjid ni, geng duk ikut kuliah online ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, yang istiqamah dengar kuliah tiap-tiap hari, yang duk main masjid tiap-tiap hari dengar kuliah, duduk sembahyang jemaah di masjid, ketayak atas kepala, duk buat dosa sorang-sorang, sembunyi-sembunyi, dan dia berasa macam siapa pun tak tahu apa dia buat. Sampai hari ni dia duk berasa macam apa? Kot aku ni disebabkan aku duk jaga hubungan aku dengan Allah, duk pergi masjid, duk sembahyang sunat, Allah jaga aib aku kot. Tu yang siapa tak tahu. Tuan-tuan faham ni? Nak bagi berasa ni, kot kita lagu tu, kita berasa macam Allah duk tutup aib aku ni. Siapa pun tak tahu aku dah buat apa. Siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, orang-orang lagu kita ni tuan-tuan, dia ujian dia lagu kita. Orang-orang jenis main masjid, ujian dia cara orang main masjid. Orang-orang tak main masjid, ujian dosa dia cara orang tak main masjid. Faham? Orang lelaki-lelaki ujian dia dengan orang perempuan. Orang perempuan ujian dia dengan orang lelaki-lelaki. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa, Allah sebut dalam Quran. Allah hiasi syahwat ni, keinginan syahwat orang lelaki-lelaki ni dengan orang perempuan. Kita yang jenis ketayak atas kepala, yang duk main ujian dekat kita ni, yang pakai macam ninja ni. Ni duk, hampa faham tak aku duk cerita apa ni? Ni dia duk main mesej dalam Facebook tuan-tuan, duk mesej dalam IG, Instagram, Messenger ni tuan-tuan. Ni yang kita duk mesej ni, yang kita nak add jadi friend ni, yang jenis-jenis macam tu. Ni lepas tu syaitan dia cerdik. Dia masuk jarum sikit-sikit ya, sikit. Saya ni duk cari imam. Ni tu duk berasa macam dia imam sangat lah. Ini kawan yang dapat mesej tu duk berasa macam saya ni macam layak jadi imam. Hari tu waktu PKP, orang tolak jadi imam pun kuliah Allah ya. Tapi dia berasa macam tuan-tuan, oh ya Allah, orang kata kat dia, nak cari imam dalam rumah tangga, pergi masjid. Pergi masjid, orang kata kat budak perempuan tu, budak perempuan tu pergi masjid nak cari imam, tak berjumpa dengan imam. Balik rumah tuan-tuan, orang tanya dia, jumpa ada imam kamu di masjid? Tak jumpa, semua 60-70 tahun yang tinggal kat masjid. Jadi ujian kita, orang-orang yang duduk dalam masjid, duduk dengar kuliah-kuliah agama, duduk kuliah-kuliah online, ujian dia Allah nak bagi dekat dia. Apa dia? Allah nak bagi dekat dia ujian cara dia. Orang lelaki-lelaki ni kan dia harap sangat tuan-tuan. Kecuali saya okey sikit. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia bukan berasa apa sangat kadang-kadang. Dia hantar mesej apa-apa. Orang lelaki-lelaki ni dia buhkan mak senyum sikit, perempuan tu reply kan mak senyum sikit, rebah dah kawan belah ni. Biarlah demo dah kat aku. Jadi tuan-tuan ni main tu sikit-sikit dah. Lagi dia lama-lama sikit dia main keluar biji mata jadi love. Lama-lama sikit dia keluar love, keluar main 3-4 biji kat kiri kanan dia. Tuan-tuan, ujian. Dan kita biasa kadang-kadang satgi dia terjebak dengan ujian. Kita bila kita melayan, kita ikut, kita follow rentak syaitan ni tuan-tuan, ikut rentak dia, satu hari kita terjebak. Waktu kita terjebak tu tuan-tuan, kita tahu kata benda tu dosa, ikhtilat. Kita tahu kata benda tu dosa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bercakap dengan perempuan, tuan-tuan niat tuan-tuan dia tu nak jadi isteri, tak apa. Tapi bukan menghalalkan cara. Tuan-tuan kena bagi selesai cepat-cepat. Tuan-tuan rasa dia layak untuk jadi isteri, tuan kahwin dengan dia. Okay? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mau kahwin dengan dia, tuan-tuan jangan duk pergi sembang dengan dia. Ingat. Syaitan ni sangat licik. Dia boleh buat program-program keagamaan, akhirnya hancur ikhtilat. Kalau kita buat program sama-sama, kita usrah sama-sama, duduk dalam grup usrah sama-sama, balik duduk chatting dua-dua orang.
Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Akhirnya terjebak dengan maksiat. Sungguh nak buat dia isteri dan buat elok, pergi jumpa keluarga dia, pergi jumpa mak ayah dia, sembang elok, pergi ambil dia isteri. Tu yang nak buat, yang tak buat. Rasa nak bersembang saja apa semua, tak selalu buat. Tak boleh buat macam tu. Ni faham ni? Nak cerita ujian nak bagi. Dan bila kita terjebak tu, kita duk buat tu, kita akan sedar ni, dalam kita duk buat tu, tuan-tuan, Allah tutup aib kita lagi dengan harapan kita bertaubat pada dia. Kalau tersalah tu betul elok, ku rasa terlajak sikit tu, boleh pergi mengaku kat dia, kita buat salah ni, kita buat salah ni, kita berhenti, boleh pergi mengaku dulu, ok, carry on. Faham ni? Tapi yang kita takut apa ni? Waktu tu syaitan duk main peranan, kata apa? Tengok hang ni, hang orang baik, hang orang duk ikut kuliah tiap-tiap hari, hang orang duk dalam masjid, hang buat maksiat pun, tengok Allah duk tutup aib hang, menunjukkan bahawa hang orang yang mulia. Kita takut, kita duk berasa macam tu. Tuan-tuan faham saya duk cerita ni? Faham situasi dia ni? Berdosa tak? Dosa. Masalah dia tak rasa dosa lah. Pasal apa? Pasal dia duk berasa macam dia orang mulia, dia orang duk buat baik, dan Allah duk tutup aib dia. Walhal sebenarnya dia duk dalam murka Allah. Ini yang kita takut. Dan jangan sampai terjebak. Ini kita mengaji ni memang dapat tegur direct ni, tegur direct ni, tegur direct ni. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi salli ala sayyidina Muhammad. Dosa kecil yang ketiga boleh bertukar menjadi dosa besar kerana seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah sedang menutupi ke atas dirinya dan menyangka dirinya itu mulia di sisi Allah SWT, dan sedangkan dia tak tahu bahawa Allah tengah murka kat dia. Dan yang keempat, macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Macam mana? Dosa kecil boleh menjadi dosa besar, kata Syekh Abdul Qadir Mandili. Dan yang keempat, bahwasanya mengerjakan ia akan dia dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia dan menyebut ia akan dia, kemudian daripada mengerjakan ia akan dia. Ya betul? Apabila seorang itu buat terang-terang dah dosa tu, dosa kecil tapi terang-terang buat, depan-depan orang buat, tunjuk kat orang. Lah ni dia tak buat depan orang, dia tunjuk kat ribu-ribu orang dengan Facebook dan Instagram dia. Ya, buat, share. Dan saya yakin tuan-tuan tak buatlah benda-benda lagu ni. Tuan-tuan kat orang masjid ada sikit malu lah. Tapi kita dulu duk buat benda ni. Dulu zaman kita duk serabut-serabut, tuan-tuan duk buat apa, tuan-tuan kita pergi disco, kita upload pergi kat Facebook. 7 tahun 8 tahun lepas keluar balik lah ni memory 5 years 8 years ago. Keluar balik memory 7 years 8 years ago, keluar balik tuan-tuan. Lah ni Tok Bilal masjid lah, bukan masjid ni lah. Tuan-tuan tengok Tok Bilal kita, dia memang soleh daripada kecil tu. Keluar balik gambar tu dia bagai punya posing depan. Lah ni ada janggut, dulu tak ada janggut, duduk depan harok. Posing satu macam ya. Waktu tu tak ada handphone macam ni lagi, pakai phone yang digital tu. Teribuh kat Facebook. Keluar balik lah ni, kawan-kawan geng-geng masjid semua pekat tengok, bermuka terkejut. Macam tu, kelang kabut nak delete. Dulu kita buat maksiat tunjuk ke orang, kan, megah-megah tunjuk ke orang. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia menzahirkan dosa tu, kemudian dia menghebahkan pula kepada orang ramai tentang perbuatan dosa yang dia lakukan, padahal padahal orang tu tak mengetahui pun tentang benda tu. Orang tak tahu pun, dia pergi cerita ke orang apa dia buat. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak usah jawab, tuan jawablah hati. Dulu kan, pernah tak kita buat apa maksiat, tuan-tuan, kecil ke besar ke, esok kan kita jumpa kawan kita seronok, kita bercerita ada apa kita buat semalam. Tahu tak? Semalam kita buat, kita duk buat tuan-tuan, kita skandal kita lah, cerita gitu lah. Skandal kita tu, tuan-tuan. Malam-malam kita keluar pergi apa-apa kita buat tu.
Esok ni pergi kerja excited ni nak cerita kat kawan kita ni. Hantar semalam tu dapat semalam dapat Mau faham tak aku cerita apa ni? Mau buat kau dulu ni? Kita buat tuan-tuan. Kita buat. Ni cerita saya nak cerita ni bukan cerita dosa besar ni. Yang kita cerita itu dosa besar kan. Kita cerita ke orang dulu ni, cerita kita yang kita duduk bangga cerita kat kawan-kawan kat tempat kerja kita tu cerita dosa besar tuan-tuan. Ni yang ni cerita dosa kecil. Dosa kecil yang kita duduk buat setiap hari ni. Cerita ke orang. Dulu dosa besar kita cerita ke orang. Malam pergi mana malam? Pening kepala, malam dapatlah 2 jam. Tahu 2 jam apa? Kok mabuk teruk pada orang minum kaki. Aduh Allah sebab apa gelak macam pengalaman dia. Aduh dah. Sebab tu saya pesan tuan-tuan, kita biasa buat silap. Kita biasa buat silap macam mana nak patah balik tak boleh Waktu kita umur 20 tahun dulu, waktu kita umur baru-baru duk baru nak up kan, baru nak up lah. Dulu orang tak panggil lah budak-budak baru nak up, orang tak sebut lah ni bahasa lah ni. Ni dulu zaman kita duk serabut-serabut dulu. Ni apa benda kita tak buat tuan, buat semua macam-macam kita buat. Nak patah balik tak boleh nak buat macam mana? Benda silap buat. Kalau boleh patah balik tak mau buat benda-benda macam tu, pasal kita tahu teruk dia lagu mana. Lah ni kita dengan penyakit macam-macam, kita dengan sempitnya, kadang-kadang tu kafarah daripada apa yang kita buat dulu. Kita merasa kalau aku tak buat dulu, tak jadi aku lagu ni ke. Nak tengok anak-anak kita, anak-anak kita nak kita buat perangai tegur tak boleh, tegur sikit tuan-tuan melenting anak-anak, suruh semayang tak mau, buat apa tak mau. Buat kita ni macam apa, cakap dengan kita wit-wit ni. Tahu wit-wit? Wit tu? Tahu lah. Oh wit tu geram bunyi ke tu. Ni sa'ah. Ui geram bunyi naik tu geram. Dia buat kita cakap kita tu ya, anak kita ni. Kita ni cuba flashback balik dulu, apa kita buat kat mak ayah kita. Apa kita buat? Berapa banyak mak ayah kita menangis pasal kita. Tak boleh nak patah balik, kita buat silap kan. Kalau mak kita tahu lah apa kita buat waktu kita pindah KL ni tuan-tuan, saya tak tahu macam mana mak kita punya menangis, saya tak tahu. Dia duk sangka kita baik, balik kampung baik ya tuan-tuan, tunjuk kat mak ayah kita baik lah kita ni. Kita duduk sini, kalau dia tahu apa kita buat kat sini dulu tuan-tuan, menangis tak berhenti mak kita tu, tiap-tiap malam menangis. Dia duk ingat kita malam-malam, dia telefon kita, amboi lama nak aku tak telefon aku ni, rindulah. Macam mana duduk kat sana, dapat sekali saya telefon, alhamdulillah mak semua elok kat sini. Oh lega. Padahal malam-malam kita duduk disko tuan. Kalau dia tahu kita duduk disko, kita duduk buat apa benda tuan-tuan, ada kita duduk buat maksiat, ada tidur dengan perempuan, ada apa kita duduk buat. Kalau dia tahu tuan-tuan, hancur nanti dia, hancur nanti dia. Ini dia tak tahu kan, dia tak tahu. Tapi kita tahu tak? Kita tahu tuan, kita tahu. Lah ni kita menyesal dah. Kalau aku tahu aku tak buat kata dulu. Kesan dia apa? Anak-anak kita buat panggil kat kita, hidup kita dia tunggal langgang, kadang-kadang hidup kita sempit. Tu kesan-kesan pada dosa, kesan pada dosa. Rezeki kita sangkut ni, penyakit mai awai macam Allah nak kafarah. Kita dah lalu jalan tu, anak-anak kita jangan kita bagi lalu jalan tu. Ni dan Allah tutup aib-aib kita tu. Mudah-mudahan dengan Allah tutup aib-aib kita tu, itu tanda Allah ampun dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai kita duk pergi bangga pula dosa-dosa kita bukan anak-anak kita dan orang lain. Anak-anak kita buat perangai sikit, anak-anak kita buat perangai sikit, jumpa kita kata apa kat dia? Hang kata kat anak kita waktu marah, sebut nama dia, sebut nama penuh sekali, nombor ICU kalau waktu marah. kita tambah isteri kita, kalau dia marah kat anak, dia sebut nama penuh waktu marah sungguh lah tu.
Ni Muhammad Luqman bin Hakim, sebut nama tu full nama tu, tu masa marah lah tu. Ni duk buat perangai lagu ni. Awak ingat hang hebat sangat, marah kat anak. Awak ingat hang hebat sangat boleh buat perangai macam ni. Ni ayah ni lagi dahsyat dulu, tahu tak? Setakat 6 jam aku buat tak tahu. Sebab kata anak dia, gangau tu, terror kat ayah aku rupanya. Duk pi curi isap rokok kat sekolah. Ayah ni tokan rokok tahu kat sekolah dulu ni. Mana lorong semua ayah tahu tak? Katakan tu asrama tu tingkat 3 atas shilling tu tempat stok ayah simpan. Berkata gangau. Tuan-tuan, kita duk cerita megah-begah dengan kesilapan yang kita duk buat kat anak-anak kita. Dia guna modal tu balik untuk kita satu hari nanti. Orang tangkap dia, orang buat apa-apa kat dia, dia kata apa? Saya nak salah apa saya macam ni? Ayah saya pun dulu buat macam ni. Ayah saya lagi dahsyat, dia beritahu kat saya. Faham tak? Tuan-tuan berubah nak jadi orang baik. Bila kita berubah, tuan-tuan, Nabi SAW Allah pelihara dia. Nabi Allah pelihara dia. Walau Nabi belum diangkat menjadi Rasul, Allah dah pelihara Nabi daripada melakukan sebarang silap yang nanti kalaulah berlaku kesilapan tu, waktu Nabi SAW jadi Nabi, orang akan guna balik kesilapan Nabi SAW buat untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW ni orang yang lemah, biasa buat silap, biasa buat salah. Anda faham tak? Nabi satu hari ada festival, ada pesta dekat dengan Mekah tu. Nabi ni curious, waktu muda dia, waktu remaja dia curious, dia nak tahu apa dia ada kat situ, apa dia ada, bukan teringin nak pergi, bukan teringin nak join tu, curious ni apa dia lah? Apa dia? Payah hampa bercakap pakai masa aku tak nak. Dia apa? Dia nak tahu lah, tu lah, kita faham betul lah kan. Dia nak tahu apa benda dalam tu. Tapi Allah jaga dia dalam perjalanan Nabi tu, dia mengantuk, terlena sampai habis program tu. Dah habis dah. Ni pasal apa? Allah nak jaga dia supaya nanti orang tak boleh pakai model apa. Hang pun buat silap lu, duk ajak orang. Hang pun buat salah lu, ajak orang. Anda faham tak ni? Kita lah ni nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Kita duk usaha nak jadi baik. Dan dengan kita duk ajak orang buat baik, dengan kita duk lawan diri kita daripada nak buat maksiat, dengan duk ajak orang jangan duk buat maksiat, tuan-tuan, orang pandang kita mulia, orang pandang kita orang baik ya. Kena ada ni, kena ada azin contoh, kena ada ni, kena ada, kena orang baik, orang baik. Cuba kita pergi duk cerita apa salah kita buat dulu. Nampak aku baiklah ni lah, dulu aku teruk, apa benda aku tak buat tu, tentu aku bisa pergi dah. Ni tak ada apa, ni benda-benda semua aku bisa buat dulu. Orang yang tadi pandang kita 100% dan nak dengar cakap-cakap nasihat kita, lepas dia nak dengar lah cakap kita, dengar kita dengar lah, pasal kita ni ingat aku orang hebat, orang banyak tak ada apa, dia pun baru duduk belajar dia baik. Tuan faham tak ni? Orang hilang respect. Bukan nak suruh orang respect kita, tapi tu jalan dakwah kita, kerja yang kita nak buat. Tuan-tuan, masalah macam mana? Sebab tu ada beberapa benda yang jangan duk cerita ke orang sangat. Bila kita ni jadi pendakwah, ada benda yang cerita, ada benda yang jangan cerita. Antaranya alim ulama, orang-orang muda jangan cerita harta dia, cerita sangat. Orang dakwah jangan cerita harta sangat. Saya ni pendakwah juga kan, nak tiru contoh macam saya, dan saya menyampaikan dakwah, saya simpan 2 juta dalam akaun. Ni saya ada 2 juta dalam akaun, saya ada welfare, saya ada MES, ni tak ada apa untuk saya, ni kerja saya dakwah. Tuan-tuan, orang nampak dari satu segi kebaikan, tapi di sana ada orang yang dia akan ada down, dia akan ada benda yang cerita, harta jangan cerita. Bukan ni, kita miskin ke, kita kaya ke, ada orang cerita, saya ni dakwah, tak ada apa saya ni. Rumah pun, saya ni orang semekin, makan semekut, duduk semejit.
Ni Allah Ta'ala cakap semekit makan semekut, duduk masjid kan. Jadi tersebut cerita lah, dia orang akan pandang dia sedang apa, sedang meraih-raih simpati. So cerita tak masalah. Yang kedua, jangan cerita sangat pasal umur kalau dia terlalu muda, sebab dengan umur tu lagi menyebabkan orang tua tak boleh nak dengar dia. Alah, budak-budak bercakap, budak-budak bercakap mana sih. Kita tak ada benda tu dia cerita, apatah lagi cerita maksiat lagi lah, jangan cerita, tak payah cerita lah. Cerita apa kita buat tak payah cerita. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menjelaskan sabda Nabi SAW, kana ummati mu'afan illa muhajirin wa inna minal jihar an ya'mal ar-rajul bil laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarallahu ta'ala fayaqulu amiltul barihata kadzalik wa kadza wa kadza wa qad bata yasru rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Artinya tiap umat aku dimaafkan daripadanya tiada dosa bagi mereka itu melainkan yang terang-terang dengan maksiat, yang ini tiada dimaafkan dengan dia mereka itu. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat, kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semalam bagi bagian-bagian, dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia pada penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan akan dosanya. Nah, cerita lagu ni lah, baca yang tu kot tuan-tuan tak faham. Dia kata setiap umatku dimaafkan padanya, yakni mereka tak ada dosa melainkan dosa yang jelas akan kemaksiatan tu dia buat, yakni mereka tidak dimaafkan. Sebahagian daripada perkara yang dizahirkan dan menerangkan maksiat itu oleh seseorang yang mengerjakan pada waktu malam akan pekerjaan jahat, kemudian tak kala pada waktu pagi ketika Allah menutup kemaksiatan tersebut, maka dia pula bercerita semalam aku mengerjakan sedikit sedemikian. Allah tutup aib dia, apa yang dia buat malam tu, harap dia ampun, dia harap dia Allah dia bertaubat atas dosa-dosa dia, tapi dalam keadaan Allah tutup aib dia pula bercerita semalam aku buat apa. Dan sungguhnya kejahatan yang dilakukan pada malam itu pun ditutup oleh Tuhannya, lantas dia pula membuka tutupan Allah dengan memasyhurkan dosa-dosa dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tuan-tuan, insya-Allah. Dan seterusnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim. Wallahu alam. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan sikit daripada tazkirah dan peringatan itu menjadi manfaat kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tuan-tuan saya nak minta buat pengumuman sikit. Waktu PKP ni memang kita mana-mana madrasah pun berhadapan dengan suasana yang tak menentulah. Terutama kita masih kena bayar lagi gaji-gaji guru, padahal saya pun duk pergi kuliah mana-mana, duk buat kutipan. Lepas pada PKP, waktu PKP memang langsung tak buat kuliah, dan kita memang tak ada kutipan-kutipan kita buat dekat luar lah. Tapi gaji guru tu tak kena bayar, maintenance masjid, madrasah semua tu tak kena berjalan. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, memang masing-masing madrasah pun agak terkesan. Jadi kalau tuan-tuan tak keberatan, lepas PKP ni saya ajak sikit lah kot tuan-tuan rasa nak bantu kami balik dengan madrasah kami untuk catch up balik, ada tabung dekat luar sana. Dan tuan-tuan pun lama dah duduk simpan hajat nak bagi wakaf ni, dah 7 bulan lah kan. Jadi kali ni kira penuh lah tabung saya tu, simpan stok 7 bulan punya wakaf kan. Tak apa nak bunyi, nampak gaya tu, nak sambut dah. Dan kita juga ada susu kambing yang kita buat untuk jualan, bagi dana pembangunan kompleks pengurusan kompleks Darul Faizin tu. Susu kambing Faiz tu yang tuan-tuan duk biasa beli dah. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan beli dengan niat untuk tuan-tuan bantu kompleks Darul Faizin. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan niat yang baik dan tuan-tuan bagi tu, Allah akan menggunakan ganjaran sebaiknya dan Allah menggantikan dengan sebaiknya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.